Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada hari ini kita akan masuk dari surah baru, iaitu surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, surah Al-Anfal iaitulah surah yang ke-8. Surah yang ke-8 dalam juzuk yang ke-9, mengandungi 75 ayat. Mengandungi 75 ayat dan ada 1631 perkataan. Ada yang kira ada tafsir. Ada ni kita bacalah. Surah Al-Anfal. Maksud Al-Anfal ialah harta rampasan perang. Okay. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, qala Ibn Abbas, Al-Anfal Al-Maghanim. Surah Al-Anfal, surah Al-Maghanim, yakni harta rampasan perang. Dan
diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair qala qultu li ibn Abbas radhiyallahu anhuma suratul Anfal qala nazalat fi Badar. Surah Al-Anfal diturunkan dalam perang Badar. Diturunkan di Badar. Badar ni perang Badar yang berlaku di Badar lah. Nama tempat Badar ni nama tempat kan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasul untuk menentukan pembahagiannya. Fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aslihu dhata bainikum, perelokkanlah atau perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu. Wa ati'ullaha wa rasulahu, oleh itu ataupun dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika betul kamu orang-orang yang beriman. Fattaqullaha wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Baik. Surah ni cerita tentang harta rampasan perang. Di mana apabila Allah Ta'ala kata qulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah dia milik Allah dan Rasul, dan fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, perelokkanlah, perbaikilah hubungan antara kamu. Ada sebab kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Al-Imam Ahmad meriwayatkan bahawa pada perang Badar ada seorang lelaki, dia dapat harta ataupun dia rampas satu pedang daripada orang musyrikin. Lepas berlaku perang, dia kalahkan orang musyrikin tu, dia ambil pedang tu. Kemudian bila dah menang, dia kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hari ni Allah selamatkan aku daripada orang musyrikin dan aku dapat pedang ni, bagilah kepada aku pedang ni. Nabi SAW jawab, pedang ni bukan untuk kamu, bukan untuk aku. Aku tak tahu lagi nak bagi macam mana. Da'hu, letak dia dulu. Aku pun letak. Thumma raja'tu. Kemudian aku pun pergi, berlalu. Kata dia, asa an yu'tiya hadha sayf man la yubliya balai. Dia kata nanti Rasulullah bagilah kepada pedang ni kepada orang yang tidak diuji seperti aku. Maknanya aku nak boleh ke perang, nak boleh ke pedang ni siapa berperang dengan orang musyrikin ni, menggadaikan nyawa. Tiba-tiba dah dapat pedang ni, boleh kepada orang yang tak buat seperti mana aku. Gitulah lebih kurang. Kemudian tiba-tiba ada seorang lelaki panggil aku dan berkata, aku kata, apakah Allah telah turunkan sesuatu dalam urusan aku tadi? Dia pun pergi jumpa Nabi SAW dan dia kata, Nabi kata kepada dia, kamu tanya kepadaku tentang urusan pedang tadi, dia bukanlah milikku, tetapi sekarang ni Allah Ta'ala dah bagi kepada aku. Maknanya yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Dia milik Allah dan Rasul, mana Allah dah bagi kepada aku, maka ambillah pedang ni. Nabi pun bagi kepada dia. Okey. Itu satu riwayat.
Kemudian riwayat yang kedua dari Imam Ahmad dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qal sa'altu Ubadah 'anil Anfal. Aku bertanya kepada Ubadah tentang surah Al-Anfal. Dia kata fina ashab Badar. Fina ashabi Badar. Dia turun kepada kami orang-orang yang pergi perang Badar. Macam mana cerita dia? Ialah apabila dah selesai perang, kami menang, kami dapat harta rampasan perang. Waktu perang tersebut, okey, dia kata apa? Nazalat hina ikhtalafna fin nafal. Turun waktu kami ni berselisih pendapat waktu nak bagi harta rampasan. Wasa'at fina akhlaquna. Dan pada saat itu sangat buruk akhlak kami, kata Ubadah. Lalu Allah Ta'ala cabut dari tangan kami, maknanya Allah ambil dan jadikan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah yang bagikan untuk kami. Punca apa berselisih? Dalam riwayat Imam Ahmad juga dari Abi Umamah dari Ubadah bin Samit, dia kata apa? Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa syahidtu ma'ahu Badra. Aku menyertai dia dalam perang Badar. Faltaqan nas, manusia pun bertembung, jumpalah. Kira rekah cerita, keluar bersama Rasulullah, berlakulah perang Badar. Bila berlaku perang Badar, ada satu kumpulan pergi perang dengan musuh. Satu kumpulan lagi masa tu perang dengan musuh lah. Kemudian bila musuh bertempiaran lagi, kami pun pecah. Satu kumpulan pergi kejar musuh. Satu kumpulan duduk kumpulkan harta yang ditinggalkan. Dan satu kumpulan lagi duduk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk jadi kubu benteng Nabi, tak tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila malam ni wafa'an nas ba'duhum ila ba', dan manusia pun berkumpul kembali, menang dah ni, berkatalah orang-orang yang kumpulkan harta, nahnu hawainaha falaysa li ahadin fiha nasibun. Dia kata kami yang ambil harta ni, maka orang lain tak dapat. Jawab dia orang yang kumpulan kedua, kamilah pergi kejar musuhnya. Kalau tidak kerana kami kejar musuh, kamu pun tak boleh nak kutip. Jawab di kumpulan ketiga, kami sebenarnya bukan tak boleh nak pergi ambil tu, tapi kami sedang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Rasulullah dah ada orang nak bertahan, khifna an yusibal aduwwu minhu ghirratan fashtaghalna bih. Kami takut Nabi ni diserang musuh. Macam mana kalau Nabi kena serang ke musuh? Maka berselisihlah pendapat. Masing-masing kata kami berhak di atas harta rampasan tersebut. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Allah Ta'ala suruh Nabi kata qulillah, katakanlah dia adalah milik Allah. Qulil anfalu lillah, katakanlah bahawa harta rampasan perang itu milik Allah. Walir rasul, dan milik Rasul.
kamu apa tengah nenek, semuanya tidak berhak. Yang lebih berhak pada harta rampasan perang ni Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Makna Allah suruh baik-baik, jangan dok balah disebabkan harta ni. Harta rampasan perang ni. Memang kalau tidak kerana ketakwaan dalam hati mereka, nescaya mereka berselisih pendapat. Kita pun tengok orang bak harta ni, sehingga akhirnya bila turun ayat ni, sahabat-sahabat pun semua tidaklah kata tamak kepada harta tu. Sampai zaman berlaku empire, zaman mengalahkan Rom, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila datang bawa harta daripada Syam sampai ke Madinah, tak kurang sebiji pun daripada harta, tak kurang satu pun daripada harta rampasan perang. Sayyidina Umar menangis tengok betapa mereka adalah orang yang taat kepada Allah, tak ambil. Kalaulah sampai sebahagian mereka kata, kalau tidak kerana ni hak Allah, kami pun tak ambil. Manakah akan kami tinggalkan situ, sebab mereka tidak berhajat kepada harta. Tapi kerana mikir dia milik Allah, kami ambil dan kami bawa balik ke Madinah. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Hebat mereka. Pada sudut harta, bila Allah Ta'ala kata ni milik Allah, habis. Kita tak anggap harta ni milik Allah. Kita anggap harta ni milik kita. Jumpanya kita punya, tak kira lah, jumpa kita punya. Padahal hak kita jumpa tu dah lah bukan milik kita. Apa saja yang diserahkan kepada Allah, kita kena interaksi dia sebagai milik Allah. Bagai contoh, korban. Kita pergi korban kejap lagi ni. Beberapa hari lagi kita buat ibadat korban. Korban ni, bila kita dah korbankan binatang tersebut, dia jadi milik Allah. Dia jadi milik Allah. Jangan pernah kita rasa bila kita korban sembelih tu, maka hak ni hak kita. Tak. Allah benarkan kita. Lepas kita bagi kepada Allah, Allah yang benarkan kita. Wa at'imul ba'isal faqir, supaya untuk kita makan 1/3, bagi hadiah 1/3, dan bagi kepada fakir miskin 1/3. Allah yang benarkan. Jadi kita pun jangan kita kata ambil ni, ni aku, semua ni aku yang punya. Bagi 7 bahagian, balik 7 bahagian semua dia. Sebenarnya daripada hak dia ambil tu 1/7 tu, bagi pula 3 kali 3, maknanya daripada lembu tu 1/21 bahagian saja milik dia. Semua tu tuan-tuan lembu dapat 1/21. Lepas dapat 14/21. Mana 14/21 pula dah. 14. Yalah dia dapat 1 daripada 21 kan. Orang ni dapat 1/21, kemudian tinggal 14/21. Lebih kepada 2/3 daripada bahagian lembu tu adalah milik orang lain. 2/3 tu bagi. Kita ambil 1/3, kemudian 1/3 tu lah kita bagi 7. Contohlah gitu. Kita ambil belaka tu kadang-kadang tak ingat nak bagi. Ada setengah-setengah tu bagus, dia kata tak apalah, bagi semua. Saya pun tak nak apa. Pasal apa? Dia dah jadi milik Allah. Harta bila jadi milik Allah, kita kena taat kepada Allah. Jadi kita tak rasa, jangan rasa harta tu milik kita. Bahkan apa yang Allah bagi kepada kita tu pun milik Allah lagi. Allah boleh ambil, Allah boleh bila-bila masa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi sebab tu
bersyukurlah kepada Allah pada apa yang Allah dah bagi kat kita. Ai ittaqullaha fi amrikum, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan kamu, perbaikilah hubungan di antara kamu, jangan saling menzalimi, jangan berbantah-bantah, jangan berbalah. Fama atakumullahu minal huda wal ilmi khairun mimma takhtasimuna bisababihi. Kerana apa yang Allah bagi kepada kamu dari hidayah dan ilmu lebih baik daripada apa yang kamu perselisihkan. Wa ati'ullaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasul pada apa yang Allah dan Rasul bagi. Kalau Nabi bagi macam tu, taatlah kepada Nabi. Taatlah kepada Nabi. Hadza qala Ibnu Abbas, hadza tahrijun minallahi wa rasulihi 'alal mu'minin an yattaqullaha wa yuslihu dzata bainihim. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut sifat orang mukminin. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, ialah orang-orang yang beriman yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila disebutkan nama Allah dan sifat-sifatnya atau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah atau wajilat qulubuhum, gementarlah hati-hati mereka. Idza dzukirallah, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, wajilat qulubuhum, gementarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Ini sifat mukminin berbeza dengan sifat munafiqin. Ayat semalam kita baca orang munafik, malah dia tanya, adakah kamu tambah iman? Hal yarakum, ataupun apa? Ayyukum zadathu hadhihi imana, mana daripada kamu yang bertambah iman dia setelah turun surah ni? Pasal apa? Bagi mereka Allah tidak menambahkan iman mereka pada asalnya. Sebab apa? Sebab dalam hati mereka tak ada iman. Nak tambah macam mana? Dalam hati mereka memang tak ada iman. Iman tak masuk dalam hati. Iman mereka hanya di bibir mereka, di mulut sahaja. Tapi iman bila dia duduk dalam hati, maka bertambahlah dia apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bila disebut nama Allah, makin gementarlah hati mereka. Jadi sebab tu iman ni kena duduk di hati. Kalau orang yang tak bertambah keimanan mereka, dibimbangi bahawa lafaz keimanan mereka hanya di mulut baru, tak jatuh kepada hati. Pasal apa? Hati ni dia gementar bila disebut nama Allah. Okey? Bila disebut nama Allah, hati ni gementar. Ini sifat orang mukmin yang sebenar-benarnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, gementar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bertambah iman mereka. Antara lain sifat orang mukmin yang kita nak suruh faham, relate dengan ayat ni, ialah orang mukmin apabila dibacakan kepada mereka ayat Quran. Maknanya, sebagai contoh, kita berselisih pendapat. Orang ni kata pendapat dia, orang tu kata pendapat dia. Tapi apabila ada yang di kalangan mereka boleh baca dalil ayat Quran, sepatutnya pihak yang kedua tu, pihak lain tu,
akan bertambah keimanan dengan tunduk kepada ayat Allah. Wa idza tuliyat alaihim wa idza dzukirallah wajilat, takut. Maknanya kalau bergaduh tiba-tiba datang kepada kita Allah kata macam ni, maka diamlah kita. Tak boleh kata apa dah. Pasal apa? Kalau Allah kata macam tu, kita nak kata apa lagi? Sami'na wa ata'na. Ini sifat orang mukmin. Sehingga apabila fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, apabila kamu berselisih pendapat dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul, iaitu kembali kepada apa perkataan Allah dan apa perkataan Rasul. Sehingga apabila dibacakan ayat Allah, maka mereka gemetar hati. Kalau Allah kata macam tu, begitulah kami kata. Kami tak berani. Dia tak ada kata Allah kata macam ni. Betul lah Allah Ta'ala kata macam tu. Tapi sebenarnya gini tapi ada buah tapi semua tu, itu menggambarkan bahawa bila dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah, dia tidak gemetar hati. Tidak gemetar hati. Sebab tu berhujjah dengan Al-Quran ni, kita dalam interaksi, berdiskusi dan seumpama dengannya, bila datang kepada kita ayat Allah, maka kita kena tunduk. Tidak kita kona itu, kita kona sini, sehingga kita takwil pula ayat Allah tu, kita ubah ikut selera kita. Macam mana sifat orang mukmin? Dia boleh suka-suka untuk mengubah makna ayat Allah. Orang yang paling layak kalau pun nak takwil ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi soalnya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakwilkan begitu? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan begitu? Kalaulah seorang tu tiba-tiba nak mentakwilkan ayat Al-Quran, maka dia kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sepatutnya bila orang baca kepada dia ayat Quran, dia akan diam. Pasal apa? Itu kata Allah. Gementar hati mereka, bertambah keimanan mereka. Sami'na wa ata'na. Maknanya, kalau baca ayat Quran, itu adalah pemutus kepada segala urusan. Gugang, berselisih pendapat, dengar kita kata. Diam. Muduk diam, kita dengar Allah Ta'ala kata apa. Ni dia. Allah Ta'ala kata dalilnya macam ni. Kita baca ayat Quran, maka sepatutnya orang beriman. Bila dibacakan, dia pun rasa, kalau Allah kata begitu, maka kami tak boleh nak kata apa. Ini sifat berhujjah. Dan ini antara dalil ayat yang menunjukkan sifat kita orang mukminin, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Kerana kita tunduk, kita rendahkan diri dengan Al-Quran. Bukan kita ada satu standard, bila ayat Quran datang, kita kena ubah, tukar, modify, takwil, ataupun kita kena terjemah, ataupun kita selaraskan kefahaman Al-Quran tu, makna Quran tu, kita selaraskan dengan standard kita. Tak, sepatutnya kita yang kena selaraskan dengan standard Quran. Bukan Quran kita ejas, kita ejas yang kita punya. Belah Quran jangan ejas. Belah Quran, kalau Quran kata gitu, Allah yang kata. Nak kata apa lagi? Sifat orang mukmin patutnya macam tu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rasa tunduk kepada Allah. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Dan Allah Ta'ala bagi pula kita perbaiki hubungan sesama kita, yang menjadikan kita bersatu, yang menundukkan keegoan kita dalam berhujjah adalah ayat-ayat Allah. Adalah ayat-ayat Allah. Dia kata, ni ustaz, dia pun ada ayat Quran juga, orang ni pun ada ayat Quran juga. Dua-dua mari bawa ayat Quran. Tapi bila kita anggap ayat Quran tu untuk menyokong kita,
bukan kita yang nak tunduk kepada Quran, yang tu jadi masalah. Hanya kadang-kadang kita tengok orang berhujah dengan Quran seolah-olah Al-Quran nak menyokong pendapat dia. Quran tu jadi sebagai sokongan. Jadi dia duduk depan, Quran ni sokong. Perkataan dia dahulu, dalil Quran ni adalah sokongan hujah dia. Sepatutnya orang mukmin tak. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi orang mukmin lelaki dan perempuan apabila Allah putuskan sesuatu urusan, dia kata pilihan tu terletak di tangan aku. Tak boleh. Dia yang kena tunduk dan ikut Al-Quran. Dan sifat ni tidak berlaku melainkan kepada orang yang benar-benar beriman. Mana dia dalil? Ayat ni. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gementar hati mereka. Bila sebut Allah berfirman, sudah nak kata gapo dah kita. Bila Allah sebut, gementar. Macam kita lah. Tengah-tengah kita bergaduh, kan aku panggil Tok Ngulu kan? Tok Ngulu kan? Panggil Tok Ngulu, bila Tok Ngulu mari diam habis kita. Bahagian Tok Ngulu. Tu bahagi baru Tok Ngulu. Tengah-tengah bergaduh, aku panggil polis kan? Nah, kalau aku panggil polis, dengar polis, janganlah. Kalau polis bergaduh kita, tahu tak? Dalam poket aku ni ada nombor telefon IGP. IGP pun ada nombor dalam. Kita mai IGP terus demo ni berat. Gerung tak dalam hati kita? Gerung. Muslim ni kalau sebut menteri dia, tak itu belah mana lagi. Menteri dia tu. Tapi bila sebut polis ke, bila sebut tentera ke, dia berasa. Dalam hati dia tu berasa. Cuak sikit, bahasa cuak. Bahasa kita cuak lah. Bahasa gementar hati. Ni bila sebut Allah, okey. Okey. Dia tak berasa. Orang mukmin patutnya dia lebih takut bila sebut nama Allah lebih daripada sebut nama makhluknya. Lebih daripada tengah-tengah bergaduh. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Orang Arab bila bergaduh, ittaqullah. Gogang. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Bila sebut nama ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, dia pun jadi slow down. Pasal apa? Sebut nama Allah gementar. Kita kalau bergaduh, ada sebut ittaqullah. Tengah bergaduh. Sebut tak? Tak sebut. Yang bergaduh. Nah. Sebut habis nama. Dengan bergaduh keluar nama binatang ada. Pas orang ni keluar habis nama binatang dekat hutan. Monyet lah, gajah lah, babi lah, kera lah, habis keluar. Gaduh tak sebut nama Allah. Orang Arab gaduh memanglah. Dia kadang-kadang orang Arab pun dia gaduh pun dia suka keluar juga. Ya himar, keldai, kalb, anjing, macam-macam dia sebut. Tapi bila bawa ittaqullah, bila sebut ya takwalah kamu kepada Allah, dia slow down. Ayat ni kita nak kena jadi budaya gitu. Gogang ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Kadang-kadang dalam berhujah pun orang tak takut kepada Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala ni jadikan kita ni bila dengar je nama Allah, gementar hati. Kemudian lepas sebut ittaqullah, datang pula ayat Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibacakan kepada kita ayat Quran, zadathum imana, bertambahlah iman kita kepada Allah, yakni kita nak turut apa yang Allah Ta'ala kata. Bagi contoh gini lah, kalau orang duk bagi harta rampasan perang zaman dulu, kita lah ni bagi harta pusaka.
gaduh juga. Gugang, sebut harta pusaka. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Harta ni Allah dah bagi dah. Ikut urusan faraid. Agak-agak apa je balasan orang kita? Agak-agak. Memanglah gitu gini. Kami bukan tak nak, tapi sebenarnya kesianlah kepada mana sifat zadathum imana, taqwa dan bertambahnya iman apabila disebut nama Allah dalam urusan harta kita. Kadang-kadang kita bila nak berbelanja sesuatu pada jalan yang Allah Ta'ala tak redha, orang kata ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Jadi urusan agama ke, urusan harta ke, urusan perselisihan pendapat ke, mana-mana saja, orang mukmin ni kita tekankan sekali lagi, awsaful mu'minina as-sadiqin, sifat orang mukminin yang sebenar-benar ialah mereka akan gementar hati mereka bila disebut nama Allah. Okey. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ala zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka berserah. Berarti apa jua yang diputuskan oleh Allah, serahkan urusan tu kepada Allah. Pandailah Allah Ta'ala uruskan. Sebab apa? Sebab Allah adalah Tuhan yang maha bijaksana. Dan sifat mereka yang seterusnya, allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu ialah orang yang mendirikan salat, menunaikan dan mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Okey. Berarti bukan sekadar rasa dalam hati, malah dia diikuti dengan amalan. Salat dan juga zakat. Yang ni yang kita sebut pada baru ni, iman bukan sekadar perasaan, rasa dalam hati dak. Kalau ikut wajilat qulubuhum, gementar hati, bertambah iman dan bertawakal, semua tu amalan hati. Tapi Allah Ta'ala tidak cukup dengan yang tu. Allah Ta'ala nyatakan sifat seterusnya, allazina yuqimuna as-salah. Orang mukmin juga mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang beriman yang dengan sebenar-benarnya. Sebenar-benar orang beriman, orang itulah. Maknanya kena ada sifat-sifat tadi dan diiringi salat serta zakat. Sebab tu Abu Bakar memerangi orang tak bayar zakat. Sebab tu juga macam mana ada orang boleh dakwa dia ni sampai ke martabat tinggi sedang dia tak salat. Dan mereka mendakwa faham Quran tapi tak salat. Mana mereka dengan ayat ni? Dia ambil ayat, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat, yakni jangan kamu salat dalam keadaan kamu mabuk. Jadi dia tukar pula mabuk tu ada dua, mabuk sebab alkohol, dan yang kedua mabuk dengan dunia, iaitu lalai. So selama kita lalai dalam solat, kita tak perlu solat. Dia twist kat tu. Ayat ni macam mana? Ayat ni Allah Ta'ala kata orang yang sebenar-benar beriman bukan sekadar gementar hati mereka bila disebut nama Allah, bukan sekadar mereka ni bertawakal kepada Allah, tapi ciri mereka ialah salat dan menunaikan zakat. Iman ni ada pada hati, ada pada lisan, dan ada pada anggota. Okay? Bagi siapa yang menepati sifat ini,
Malah Sufyanus Tsauri berkata, orang mukmin ialah huwa ar-rajulul ladzi yuridu an yadhlima aw qala yahummu bi ma'siyatin. Dia adalah seorang lelaki. Orang mukmin ni ciri dia apabila dia nak berbuat zalim dan dia nak buat maksiat, tiba-tiba dikatakan kepadanya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, maka hatinya gemetar. Lalu dia tinggalkan maksiat tersebut. Okey. Bagaimana kisah ada seorang salah seorang daripada lelaki yang terperangkap dalam gua. Salah seorang daripada lelaki yang terperangkap dalam gua yang kisah doa mereka mustajab dengan sebab tawassul mereka dengan amal soleh. Kan? Salah seorangnya ialah lelaki yang mana dia berkenan kepada wanita, sepupu dia ke? Dia berkenan kepada sepupu dia sehingga dia ada rasa nak berzina dengannya. Dia ajak tapi wanita tu tak nak. Sehingga sampai satu hari wanita tu terdesak, tak ada duit. Dia bagi duit dengan syarat wanita tu berzina dengannya. Oleh kerana terpaksa, wanita tersebut sanggup. Tapi di saat dia hampir-hampir melakukan zina tersebut, wanita tu kata kepada dia, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu buka penutup itu melainkan dengan haknya. Maknanya janganlah kamu bersama dengan dia melainkan dengan hak yang sebenar, iaitu nikah dan sebagainya lah, nikah. Jangan kamu wala tafuddul khatima illa bihaqqih. Akhirnya dia kata, bila dia dengar macam tu, kata ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, terus menggeletar dia dan dia tinggalkan wanita tersebut dan dia halalkan apa yang dia bagi kepada wanita tersebut. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan itu benar mengharapkan kepada redha-Mu, bantulah kami dalam kesusahan kami ini, alihkan batu ni daripada kami. Maka bergeraklah batu tu sikit. Ini sifat orang beriman. Bila dia nak buat sesuatu yang mana dimurkai Allah, bila dia kata, Allah Ta'ala kata, dia orang katakan ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, dia gemetar. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ini ciri-ciri orang yang beriman. Mereka yang ada sifat-sifat ini, apa dia? Istadalla al-Bukhari wa ghairuhu min al-a'immah bihadhihi al-ayah wa ashbahiha ala ziyadati al-iman wa tafadulihi fil qulub. Okey, berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi juga, telah ijma' para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahawa ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah kata iman ni bertambah dan juga berkurang. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka yang bersifat dengan sifat demikian, bagi mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Inda rabbihim tu maknanya di sisi Tuhan, wa maghfiratun dan keampunan dari Allah, wa rizqun karim dan juga rezeki limpah kurnia yang mulia, itu mendapat bahagian mereka di dalam syurga. Di dalam syurga. Baik. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Darajat disebut dalam ayat ni darajatun dengan kalimah darajat, banyak darajat. Disebut dengan kalimah jamak darajat sebab dalam syurga tu memang darjatnya banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna ahla illiyin la yarahum man asfala minhum kama tarawna al-kawkab al-ghabir fi ufuqin min afaqis sama. Sesungguhnya ahlu illiyin, orang yang duduk dalam syurga illiyin, ahli illiyin, orang yang bawah mereka melihat ke atas mereka seperti mereka melihat bintang di langit. Makna darjat di sisi Allah ni jauh beza dia. Orang darjat bawah ni tengok orang darjat atas seperti mereka melihat bintang di langit. Berapa darjat dia ada? Tinggi mana? Malah mereka bertanya, ya Rasulullah, hak tinggi sekali itu apakah ia kedudukan para nabi yang tidak dapat dimiliki oleh siapa-siapa pun selain nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bala, bahkan demi Allah yang nyawaku di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan membenarkan rasul-rasul. Berarti kedudukan yang tinggi itu bukan sekadar dimiliki oleh para nabi, tetapi juga dimiliki oleh orang yang benar-benar beriman. Jadi hak ni kita nak ulaika humul mu'minuna haqqa, orang yang benar-benar beriman dan membenarkan rasul. Wasaddaqul mursalin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita syurga pada kedudukan yang tertinggi yang kita sebut sebagai Al-Firdaus Al-A'la. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pesan kepada kita bila minta nak syurga, minta yang tertinggi. Minta yang tertinggi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita berhenti setakat tu dulu ayat pada hari ini. Wallahu taala alam. Kita sambung besok hari. Okey. Lupa lagi. Untuk sedikit hebahan, semalam pun kita dah mula program infak awal Zulhijjah. Kita tahu hari-hari ni adalah hari yang istimewa yang Allah Ta'ala paling suka kita beramal padanya. Maka antara amalan yang kita boleh lakukan ialah bersedekah. Lain daripada korban. Lain daripada korban ialah bersedekah. Dan sebagaimana juga kita maklumi, banyak di kalangan kita sekarang ni yang memerlukan, sama ada di Malaysia ataupun di seluruh dunia lah. Semalam saya dapat WhatsApp forward video ataupun voice mail daripada Mekah. Seorang wanita cakap dia orang Malaysia tapi kahwin dengan orang sana, duduk sana. Dia kata memang sekarang ni di Mekah tu pun ramai orang susah. Ramai orang susah. Sebab dia kata bila umrah dah tak jalan setahun lebih ni, Mekah ni bisnes dia umrah lah. Tak ada umrah, lumpuh bisnes. Hotel-hotel bergelap. Banyak dah hotel-hotel yang sudah dipotong elektrik. Rumah-rumah ada satu kampung pun bergelap, kena potong elektrik, potong air pun kena potong. Dia kata dulu memang payah nak tengok orang susah. Lah ni kat Allah, orang sangat-sangat susah. Lepas tu orang-orang yang memang, kalau orang yang duduk kerja sana kena bayar visa mahal. Sekarang ni dengan visa pun tak boleh nak bayar. Duduk pula haram, tak boleh nak pergi mana. Allahul Musta'an. Tu di Mekah. Pak kita pun sama juga. Pak kita ni ramai juga pelarian. Semalam kita pergi dekat dengan orang Rohingya kat belakang kita. Dia orang minta apa semua, tanya apa nak. Rupa-rupanya dia ni suka makan bawang. Suka makan bawang. Kita belilah bawang sikit bagi. Beli beras, beli bawang, beli minyak. Hasil daripada sumbangan orang ramai lah. Alhamdulillah. Jadi kita nak ajak semua jemaah kita untuk sama-sama turut bersama dalam program ini,
bolehlah sumbang berapa yang dia mampu, dan sebahagian daripada sumbangan juga kita boleh hantar ke tempat-tempat lain. Di Kelantan pun ada yang minta, di Vietnam pun ada yang tanya. Dia kata orang Islam di Vietnam pun susah adalah dengan COVID lah. Mereka ni orang Islam asal pun tak berapa senang dah, tambah pula dengan situasi sekarang. So bantulah bagi yang mampu tu, insya-Allah. Kita boleh rujuk page kita buat dengan kerjasama Mishkat Media. Ada orang message pun saya semalam, betul ke tak betul ni pasal tengok akaun tu kan. Dulu masuk direct kepada akaun saya. Ni kita buat bawah akaun Mishkat Media kan, Mishkat Media. Untuk kita sama-sama, lepas tu dia akan transfer kat saya lah untuk kita beli-beli barang dan sebagainya. Siapa-siapa yang dah pernah bagi untuk bagi direct pun boleh, tak ada masalah. Akaun yang selama ni kita guna tu, cuma letaklah reference dia tu untuk program infak awal Zulhijjah ni, insya-Allah. Ni kalau ada lebih nanti kita panjangkanlah, insya-Allah, pada lepas daripada ni pun. Ramadan hari tu pun ada balance sikit saya bagi ke Kelantan, insya-Allah. Alhamdulillah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.